Okey, biasanya soalan ni dalam bahagian B dengan bahagian C ni macam saya cakap dia ada 8 soalan. Tapi dalam 8 soalan ni kita janganlah jawab semua. Ada pelajar dia rajin sangat jawab semua. Memanglah tak sempat. Okay, kita tengoklah soalan apa yang nak kena jawab. So kita tengok dekat sini dia cakap 3 soalan daripada bahagian B. Maksudnya awak jawab 3 je. Dia ada semua yang awak rasa awak boleh jawab. Tapi kalau awak nak jawab semua pun tak ada masalah. Asalkan masa tu mestilah cukup. Sebab kadang-kadang ni kita kata saya tak yakin lah saya boleh dapat skor dalam 3 soalan yang saya jawab ni. Saya nak jawab 4. Mana tahu ada markah bonus. Tapi markah bonus tak akan diberikan. Jangan ingat markah bonus tu akan diberikan. Tak dia tak akan bagi. Dia akan bandingkan. Contohnya awak jawab soalan 1, 2, 3 dengan 4. Lepas tu dia tengok markah nombor 3 ni sikit. Markah nombor 4 ni banyak. So dia ambil markah yang paling banyak. Dia macam tu lah. Jadi kalau contohnya awak nak jawab semua pun tak ada masalah sebenarnya. Dia tengok mana markah yang paling banyak dan dia ambil. Itu biasanya penanda lah, dia akan bagi muka sikit. Kalau penanda yang jenis bengis, dia tak akan ambil lah. Tapi biasanya penanda ni jenis yang baik je. Dia akan bagi markah mana yang paling tinggi lah. So biasanya kita akan fokus dengan masa masa yang penting ni. Jadi kita jawab 3 je, jangan jawab 4. Sebab memang tak akan sempat. Saya dah cuba even saya sendiri pun memang tak sempat. Okay, so kita tengok lagi. Dan 2 soalan daripada bahagian C. Ni yang saya cakap ni tingkatan 4 ni dia senang tau. Sebab apa? Sebab tingkatan 4 ni memang 2 tajuk je yang keluar dekat bahagian C. 2 tajuk tu maksudnya penyelesaian segitiga bab 9 dengan nombor indeks bab 10. Hujung-hujung sekali dia keluar. Tapi memang macam tu lah ADMAT. Bahagian C mesti tajuk hujung-hujung yang keluar. Memang dah tu dah, kita dah tahu dah. Kalau awak rasa awak nak jawab nombor indeks, jawab nombor indeks 2 soalan. Kalau awak rasa awak nak faham satu je. Tapi kalau awak nak jawab salah satu pun boleh. Contohnya satu nombor indeks, satu penyelesaian segitiga pun tak ada masalah. Tapi yang penting awak pilih lah mana yang awak rasa senang. Jawab lah. Okay, tapi saya galakkan lah awak jawab nombor indeks. Sebab biasa pelajar ni dia selalu dapat full mark dalam nombor indeks. Percaya je kat saya. First cuba memang susah. Nanti berkali-kali cuba dia akan jadi lebih senang. Okay, so nanti kita tengok apa soalan yang dekat bahagian bahagian B tu. Okay, sekejap Okay, biasa bahagian B, tajuk yang paling famous. Saya boleh cakap paling famous lah. Okay, tajuk dia adalah tajuk hukum linear. Tajuk hukum linear ni adalah berkaitan dengan graf. Di mana awak kena sediakan kertas graf. Tak kira lah awak ni budak mat ke, bukan budak mat ke, awak kena sediakan kertas graf. Okay, kalau tak ada kena beli. Sebab memang kita kena ada prepare kertas graf tu. Okay, so graf ni bila kita nak lukis je, dia mesti akan ada satu benda yang kita panggil sebagai plot. Plot ni kita kena jaga-jagalah. Kadang-kadang kita plotkan graf ni tak semestinya apa yang soalan ni bagi. Kita kena bina jadual baru boleh kita plot. Kita nak plot ni kita kena bina jadual baru. Dan bila kita nak bina jadual baru tu kita ada markah lah. Okay, kita ada markah untuk jadual. So maksudnya awak boleh dapat 2 markah. Kalau awak tak nak buat graf pun tak apa. Tapi tak dapat markah lah. Awak cuma buat jadual dia dapat 2 markah. Okay, so cara nak buat dia. Okay, so kita tengok kat sini. Soalan A, berdasarkan jadual 1. Okay, ni adalah jadual 1. Dia cakap bina satu jadual bagi nilai-nilai X dan log 10Y. Jadi, nilai X. Okey, nilai X ni awak ambil sahaja nilai X yang ada. Sebab dia memang X sahaja. Bukan siapa-siapa. Dia cuma cakap X sahaja. So, kita boleh ambil X ni. Jadi, awak buatlah dapat 1 markah. Okey. Sebab soalan ni 2 markah. Okey, so kita buat kotak macam jadual kan. Kita buat X. Lepas tu tulislah balik jawapan dia 0.5, 1 dan sebagainya. Okay, dan awak pakai pembaris lah, awak gariskan buat kotak, buat table dia tu. Tapi kalau kat kertas jawapan awak lah, jangan buat kat mana-mana kena buat kat kertas jawapan. Nanti biasanya dalam exam sebenar, kalau exam dekat sekolah biasa, awak akan dapat bukan ni maksud saya exam biasa. Exam biasa awak kena sediakan test pad. Kita pakai test pad tau, bukan kertas petak-petak lagi dah. Kita pakai test pad. Tapi kalau masa exam SPM sebenar, dia akan bagi awak buku jawapan. Jadi awak tak payah bawa test pad. So tu yang best tu. Okay,
So bila kita dah salin balik nilai X tu, so ini dapat satu markah untuk yang atas. Manakala kita kena cipta satu yang baru untuk log 10Y. Log 10Y ni maksudnya awak kena kirakan log 10 dan tekan sahaja nilai apa yang ada dekat dalam Y. So awak tak boleh lah ambil balik daripada jadual asal ni. So Y yang ni tak boleh lah awak ambil, dah tak boleh lagi. Tapi awak boleh rujuk sahaja. Contohnya dia kata log 10Y. Okey, log 10Y. Jadi kalau contohnya nilai Y yang pertama ni 2.96, okey, awak tekan log sahaja sebab dia kata log kan. Okey, awak tekan log. Log ni maksudnya log 10 lah, dia cuma tak ada nombor 10 sahaja. Nombor 10 tu ibarat seperti nombor biasa. Awak belajar asas 10 kan? Asas 10 tu maksudnya asas biasalah yang nombor yang kita belajar dekat sekolah ni. Ni nombor 7, nombor 8, nombor 9 ni. Ini semua ni adalah asas 10. So awak jangan tanya 10 tu datang dari mana. Okey, log 10 ni maksudnya asas biasa yang kita guna dalam kehidupan seharian. So log, tekan sahaja nombor 2.96. Okey, log 2.96. Tak payah buat kurungan pun tak apa. Dan awak tekan sama dengan. Dan kita akan dapat jawapan. Jadi jawapan dia inilah yang kita akan tuliskan dalam jadual. 0.47. Okey, 0.47. Tapi kan, kalau dia nak dalam nombor point-point ni, saya perasan ramai pelajar yang guna 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan ni memanglah cikgu sekolah cakap ambil 3 tempat perpuluhan lagi bagus. Tapi tak bagus untuk awak lakar graf. Sebab apa? Sebab susah nak kira kan masa awak nak lakar graf tu. Jadi saya galakkan awak gunakan 2 sahaja tempat perpuluhan. Senang sikit awak nak kira kotak tu. Lepas tu awak carilah nilai-nilai yang seterusnya. Kalau sini 6.12, awak tekan log 6.12. Okey, awak ubah nilai dia je. Log 6.12. So awak akan dapatlah 0.79. Okey. Dan nombor-nombor seterusnya awak kena buat jawapan. Okey, jadi kalau dapat je soalan hukum linear ni, tolong jangan tinggalkan sebab bagi saya ini free mark sahaja. Dia punya free mark ni bukan senang kan nak dapat. Susah nak dapat free mark. Okey, awak tekan je apa yang ada. Kalau dia tanya log, log lah awak tekan. So jawapan dia 1.08 dan sebagainya. Okey, yang ni saya percepatkan sikit sebab kita cuma discuss sahaja jawapan. So kalau awak tak berapa faham, awak boleh tanya. Nanti saya akan bagi lagi soalan yang kita akan ulang kaji lah. Soalan hukum linear tapi dia tak guna log. Dia guna lain lah. Contohnya punca kuasa Y. Dia guna XY. Dia macam-macam ragam lah soalan dia. Tapi sebenarnya awak boleh buat je. Tekan log lupa nak tekan. Okey, 1.99. Jangan awak bundarkan 2 pula sebab dekat sini jawapan dia 1.99. Walaupun jawapan dia 1.986, kita ambil 1.99. Jangan tulis 2. Sebab kita bundarkan, kita kena bundarkan 2 tempat perpuluhan. Awak bukan bundarkan 1 tempat perpuluhan. Okey. So kalau awak betul semua ni, awak akan dapat 2 markah. Cantiklah dapat markah. Lepas tu baru awak boleh lakar graf. Nak lakar graf ni awak kena guna kertas graf lah. Kalau awak tak guna kertas graf, tak ada markah. Okey, markah dia bergantung pada kertas graf. So bila awak nak plotkan tu, okey, ni yang saya nak ajar ni. Bila awak nak plotkan ni, awak ada kena sediakan satu ni soalan A. Soalan 1A. Okey, bila awak nak masuk ke plot, iaitu soalan B ni, awak kena baca dulu arahan soalan. Okey, awak kena baca dulu arahan soalan. Kita tengok arahan soalan ni, dia cakap plot log 10Y melawan X. Yang ini sebenarnya maksud dia paksi Y lawan paksi X.
Jadi paksi Y dia ni adalah log 10Y. Kita gunakanlah kotak yang kita ada ni. Okey, kita gunakan log 10Y ni. Yang bawah ni. So, ini untuk paksi Y. Okey, ni adalah untuk paksi Y. So, saya tulislah untuk paksi Y. Dan atas ni mestilah paksi X. Okey. Okey, dan dia bagi skala dekat sini, skala 2cm kepada 0.5. Jadi awak kena gunakan sifir 0.5 untuk paksi X. Kita gunakan 0.5. Sifir 0.5. Kalau 2cm kepada 0.2 unit pada paksi Y. Okey, jadi kita gunakan sifir 0.2 dekat paksi Y. So awak kena tahulah semua ni. Macam mana sifir 0.2 dengan 0.5 ni? Okey, so kita tengok kita graf. Okey. Okey, ni contoh kertas graf. Biasanya kan, kalau dalam kertas graf, kita akan gunakan bahagian paling bawah. Ni paling bawah lah. Okey. So bawah ni biasanya pelajar dia akan mulakan dengan kosong. Okey, bila kita gunakan sifir 0.5, 0.2 untuk paksi-paksi yang dia dah bagi ni, dia akan bagi tahu berapa cm. Okey, berapa sukatan dia. So kita tengok sukatan dia. Dia kata 2 cm. Biasanya graf ni memang gunakan 2 cm. Tak pernah lagi graf guna 1 cm. Okey, 2 cm. So 2 cm tu ukuran dia adalah 2 kotak penuh 2 kotak penuh maksudnya 10 kotak kecil lah. 2 cm. Dekat kertas graf tu awak boleh, dekat kertas graf awak tu awak boleh ukur guna pembaris 2 cm. So setiap 2 cm ni dia ada sifir dia lah. Kalau paksi Y ni 0.2. Dan seterusnya. Kalau paksi X ni 0.5. Okey. So ini adalah contoh awak nak melakar dia punya tulang ataupun satah kartus dia tu. Okey, awak punya paksi. Tapi sebelum awak buat benda ni lah yang kita kena tahu lagi satu benda. Kita kena tahu siapakah dia punya A, siapakah dia punya B, dan kita kena rujuk graf. Ni apa benda ni? Biasa saya dah ajar awak gunakan kaedah kalkulator. Okay, so kita mulakan kaedah kalkulator menggunakan kalkulator biasa dulu. Okay, ni adalah kalkulator biasa. Okay, kita nak tahu nilai A dengan nilai B. First, awak kena tekan mod. Okay, awak tekan mod. Okay, ni kalkulator kan. Kalau kalkulator biasa, awak tekan mod. Okay, mod. Awak cari rag. Cari ada perkataan rag. Lepas tu awak tekan lin. Oops. Okay, mod. Awak tekan, carilah rag yang nombor 2 ni. Lepas tu awak pilih lin. Maksudnya, dekat sini, rag tu regression. Lin tu linear. Sebab kita gunakan tajuk hukum linear. Okay, regression ni maksudnya kita punya garisan. Okay, garisan lah. Kita panggil garis lurus. Macam tu. Something lah. Okay, mod, rag dan lin. Lepas tu nanti dia patah balik kepada halaman utama kalkulator lah. Yang mana kita tak tahu nak tulis apa lepas tu. Okay. So, bila awak dah masuk kepada alam. Kita panggil alam lah. Alam hukum linear ni dalam kalkulator. So, bila awak dah masuk ni. Tolong tengok balik jadual yang awak nak plot. Ni jadual yang awak nak plot ni. Ambil 2 depan. Ambil 2 belakang. Itu je. Tak payah ambil semua. Macam mana nak isi? Okay. Bila awak dah tekan mod, rag, lin. Okay, awak tekan nombor-nombor X dulu. Okay, contohnya. Kita ambil 0.5 dengan 0.47. So, cara tekan dia adalah 0.5. Lepas tu kan, awak nak pindah kepada paksi Y, awak kena letak koma. Koma ni maksudnya X, Y. Macam kita buat koordinat lah. Kita buat X, Y. Macam kita buat koordinat. Okay. So, dia kena ada koma. 0.5, 0.47. Ni maksudnya koordinat X, koordinat Y. Dan awak pilih M+. Nanti dia punya N sama dengan 1. Maksudnya, dekat sini, N sama dengan 1.
N sama dengan 2, N sama dengan 3 dan 4. Kita punya memori, kita save. Kena save lah, kalau awak tak save hilang lah data tu kan. Ni kalkulator lama ni dia agak leceh lah nak tekan. So awak kena tekan satu-satu. So saya ajar lagi cara nak tekan yang seterusnya. Awak tekan nombor 1 sebagai koordinat X, koordinat Y dia adalah 0.79. Lepas tu kena tekan M+. Dapatlah yang kedua. Okay, so awak kena tekan X, Y, M+. Dan seterusnya. Okay, dot. Okay. So ini adalah kalkulator biasa dan awak teruskan dengan nilai yang seterusnya. Ini saya kecilkan sikit. Okay. Kemudian 2.5, 1.67 dan 3,1.99. Sampailah cukup 4 kotak yang kita ambil. Kita ambil X, kita ambil Y. Okey. Lepas tu bila awak dah siap, okey, kita akan tekan. Ni saya tulis sikitlah. Ni pengetahuan sahaja. Kita akan tekan Shift 2. Kita akan tekan Shift 2. So tekanlah. Dah siap tekan semua kan. Dah tekan M+ semua tu. Tekan Shift, tekan 2. Tekan satu-satu lah. Maksudnya tekan Shift dulu, baru tekan 2. Nanti dia akan keluarkan macam ni lah dalam bentuk statistik macam tu. Tapi sebab awak nak pilih regression kan, awak tekan kanan. Ok, tekan kanan 2 kali. Shift 2, tekan kanan. Macam buat apa, password. Kanan. Nanti dia akan keluar A apa, B apa. Okey, awak pilihlah A atau B. A untuk ni lah yang saya tulis kat sini. A, apa jawapan dia. B, apa jawapan dia. Nanti saya bagi tahu A tu apa, B tu apa. So kalau A ni, awak tekan 1 kan. Okey, awak tekan sama dengan. Nanti awak dapatlah 0.175. Tapi saya akan minta awak buat 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan dia 0.18. Ni target 0.18. Okay. Saya ajar lagi. Kalau awak nak cari B pula, tekan Shift, ulang balik, tekan Shift, tekan 2. Okay, tekan Shift, tekan 2. Maksudnya ulang balik langkah tadilah yang warna kuning tu. Shift 2, kanan. Nanti ada pilihan A atau B. Tadi awak dah cari A, sekarang awak cari B pula. So B dia tekan sama dengan. Kena tekan sama dengan ya. Kalau awak tak tekan memang tak ada keluar jawapan. So jawapan dia 0.60. So ini adalah dia punya rujukan. Okey, rujukan. Kita tulis rujukan ataupun rujuk graf. Okey, A ni maksudnya pintasan Y. B maksudnya kecerunan M. Kecerunan M. Ni kita kena rujuk graf lah. Mana pintasan Y, mana kecerunan. Okey. So bila pintasan Y dah ada, kecerunan dah ada, baru kita boleh sambung kita punya plot. Okey. So untuk kalkulator yang baru ni, ni saya nak sambung ni sikit. Untuk kalkulator yang siapa guna Casio ni, yang jenis macam something yang ni lah. Awak boleh nampak dia punya laman kalkulator dia macam ni, something kan. Okey, ini awak pilih statistik. Awak tekan menu, pilih statistik. Okey, menu statistik. So yang ni saya tulis kat tepi lah. Sekejap mana saya nak tulis ni? Saya tulis kat sini lah. Kalau gunakan Casio something lah, Casio modern saya panggil. Okey, so kita tekan menu, tekan 6. Biasa kita guna nombor lah, senang. Menu 6. Kalau awak tekan menu, lepas tu awak tekan 6, dia akan keluar statistik lah. Macam ni, sama je. Okey, dan awak pilih 2.
2 ni adalah untuk persamaan Y A tambah BS. Sebenarnya YMX tambah C Bila awak dah tekan 6, tekan 2 dan dia akan pilih lah garisan tu. Ni dia punya hukum linear punya tu, garisan nombor 2. Okay, so dia ada macam X, Y dan frekuensi. Yang frekuensi ni awak abaikan lah sebab kita nak gunakan paksi X dengan Y sahaja. So, paksi X dengan paksi Y ni awak masukkan macam tadi lah yang saya ajar tu. Ni dia punya 0.5 untuk paksi X. Lepas tu teruskan dengan nombor 1. Okay, ambil X dulu. Kita ambil X dulu. Okay, 0.5, 1, 2.5, 3. Okay, ambil yang tu je. Saya ajar awak ambil 4 sahaja. 4 kotak 2 kotak depan, 2 kotak belakang. Tapi sebab ni yang ni saya tuliskan X sahaja. X dulu baru Y. Okay, Y dia 0.47, 0.79, 1.67, 1.99. Maksudnya 2 depan, 2 belakang. Okay, kalau tengok total 0.5, paksi Y dia 0.47. 1 paksi Y dia 0.79 dan seterusnya. Bagi saya kalkulator Casio modern ni lagi senang lah nak tekan. Sebab dia tak payah tekan satu-satu kan. Dia terus straight jalan. Dia terus cepat dapat jawapan. Ni sebab saya suka dan sangat-sangat minat guna kalkulator Casio ni. Okay, dan kita tengok balik. Bila dah isi macam ni, nak tekan apa pula kan? Takkan nak tekan sama dengan pula. Okay, so kita tekanlah option. Kita tekan option. Ni OPTN ni, OPTN maksudnya option lah, bawah shift ni. Okay, so bila awak dah isi XY, isi X dan Y, lepas tu tekan OPTN, lepas tu tekan OPTN. Okay, nanti dia akan keluarkan ni lah 4 lah, kita pilih 4 sebab regression. Kita pilih regression tadi kalkulator lama pun kita guna reg. Reg untuk regression, di mana garisan garis lurus. Okay, so OPTN 4. So nanti dia keluarlah jawapan yang sama. Dia terus keluar semua jawapan A, B dengan R. Yang biasa kita tengok adalah A dengan B sahaja. 0.18, 0.6. Ini adalah rujukan-rujukan yang paling awak kena tahu. Semua hukum linear kena buat macam tu. Sebab dia memudahkan. Kalau awak tak buat, dia menyusahkan. Dia jadi macam tu lah, something. Tak buat tak ada markah, buat pun tak ada markah. Tapi kalau awak buat, senang bantu untuk laka graf yang terbaik. Itu saya cakap, laka graf yang terbaik. Okay, so dia ada cara-cara dia yang awak kena buat. So sometimes kan, bila pintasan Y dia ni 0.18, okay, 0.18 ni adalah positif. Okay, graf ni adalah positif. Maksudnya dalam kertas graf ni, okay, pintasan Y dia adalah 1.8 jadi kalau contohnya awak kira kan, okay, ni silap ni, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4 dan seterusnya lah. Okay, tu something. Okay, sekejap 1.6, 1.8 dengan 2. Okay, sampai 2 sahaja. Sebab maksimum dia adalah 1.99. So, ini kita nak ukur Okay, ni contoh dia punya rangka graf, rangka paksi X dengan paksi paksi Y ni kita panggil dia sebagai paksi log 10Y. Okay, kita panggil dia sebagai paksi log 10Y sebab kita laka pun guna log 10Y. Kita dah tak guna lagi dah paksi Y yang asal. Okay, awak boleh tengok balik. Ni paksi X ni paksi X, ni paksi log 10Y. Kita guna nama baru dia. Siapa je yang tak suka nama baru kan? Okay, so kita gunakan nama baru. Tapi yang tadi tu, yang saya nak mention tadi tu adalah paksi, apa orang panggil? Pintasan Y. Pintasan Y ni, okay, dia kata 0.18. Okay, 0.18 ni maksudnya dia berlaku satu pelanggaran pada paksi Y. Pelanggaran tu maksudnya satu garis lurus ni, okay, satu garis lurus ni dia langgar pada paksi Y. Macam tu, something lah dia langgar.
A terlanggar. Macam tu maksudnya pintasan. So pada pintasan Y ni kita tengok nilai dia adalah 0.18. Jadi dia terlanggar pada 0.18. Jadi 0.18 berada dekat bawah 0.2. Okey, bawah 0.2 ni adalah 0.18. So nanti satu garisan tu dia akan langgar pada 0.18. Mesti langgar. Mesti langgar. Okey, dan itulah lakaran graf yang paling terbaik. Okey, sebab kadang-kadang ni saya tengok kan, markah awak ni, bukan markah, jawapan awak ni kan, awak punya langgar tu selalu ambil yang genap. Macam 0.2 ni awak langgar. Sebenarnya okey je, tak salah pun, tapi saya rasa macam tak cantik lah. So jawapan yang lebih cantik bila kita gunakan kalkulator tadi, cari pintasan Y dan kita tahu mana dia langgar. Itu yang penting. Okey, so dia punya langgar dia mestilah dekat sini. Kadang-kadang pintasan Y dia negatif tau. So bila negatif, nanti awak kena tahulah negatif tu mestilah bawah kan. So takkanlah awak nak siap lakar dulu baru nak tengok balik, langgar dia kat bawah, lepas tu kena padam. So kita tak nak lah macam tu. So nak elak daripada awak padam balik graf tu, so kita kena tahu dia positif ke negatif. Okay, dia positif ke negatif. Kalau dia negatif, awak kena anjak sikit naik atas. Kalau dia positif, biarkan je lah. So hati-hatilah bila pintasan Y dia negatif. Okay, kalau pintasan Y dia negatif, nanti kita tengok macam mana nak buat. Okay, bukan hari ni hari lain yang kita akan tengok. Okay, so yang ni awak tolonglah buat dengan baik. Yang ini awak just guna pembaris, gariskan. Okay, gariskan cantik-cantik. Ni contoh lah. Okay, saya tak ada boleh guna pembaris sebab saya pakai drawing tablet sahaja. Okay. So bila awak nak plot tu, awak plot lah dengan baik. Okay, kita carilah nilai X dia apa, Y dia apa, awak plot. Tapi plot yang paling penting adalah di sini. Pelanggaran dia dekat 0.18 mesti 0.18. Okay, dan seterusnya awak plot lah macam biasa. Dan akhirnya jawapan awak akan dapat macam ni. Okay, sekejap saya buka balik jawapan. Okay, so boleh tengok nampak tak dia punya apa panggil, bawah 0.2 tu. Ni yang kita panggil graf yang terbaik ni. Sebab tu ramai pelajar dia suka langgar sangat dekat 0.2. Sebenarnya jawapan dia bawah lagi. Tu yang penting tu, main peranan guna kalkulator tu main peranan. Ni awak plot lah cantik-cantik. Tapi mesti ada something plot yang tak kena. Contohnya plot di sini, ni tak kena ni. Okay, plot ni tak kena. Okay, ada lagi certain plot macam ni. Plot ni pun tak kena. Okay, awak boleh tengok. Dia ada certain plot yang tak kena. Jadi orang panggil penyuaian terbaik. Jadi kalau yang paling betul lah, yang paling wajib lah kena kat sini lah, paling wajib kita panggil paling wajib. Dan awak suaikan. Awak pusing-pusing lah sikit kan pembaris tu, tengok mana plot yang paling banyak, itulah penyuaian yang terbaik. Okay, kita tengok dulu paling depan dengan paling belakang. So bila kita nak suaikan yang tengah-tengah ni, kita tengok siapa yang lebih banyak kena. Siapa yang lebih banyak kena, itulah jawapan. Dia macam awak kena ada sedikit pergerakan lah bila nak buat hukum linear ni. Okay, so ini dia punya jawapan dan saya akan screenshot sahaja. Okay, dan saya akan letak di sinilah jawapan dia. Okay, selebihnya awak boleh plot sendiri dan buat sendiri kalau awak nak buat pembetulan Kalau awak nak buat pembetulan, awak boleh buat nanti. Okay, yang ini saya just bagi sahaja. Nanti jawapan nanti saya uploadkan dalam Google Classroom, awak boleh salin. Okay, pembetulan tu wajib buat, tapi awak tak perlu hantar. Maksudnya untuk pengetahuan sendiri sahaja. Siapa buat, dia okey lah, dia faham lah. Siapa yang tak buat, dia takkan tahu lah sampai awak exam pun. Jadi untuk kebaikan sendiri, awak buat untuk diri sendiri. Okay, pembetulan tu tak payah hantar, just awak salin sahaja. Nanti saya uploadkan dalam Google Classroom jawapan dia. Okay, so ini adalah berkenaan dengan soalan A dan soalan B. Okay, so semua faham tak untuk lakar graf dan plot? Kalau faham, tulis faham. Okay, good.
Jadi, kalau contohlah hukum linear ni kan, bila awak dapat soalan exam je, kalau boleh jangan tinggalkan lah, sebab kita kalau awak rasa susah lah kan, at least awak jawab lah 2 markah ni awak ambil. Lepas tu 4 markah ni awak plot lah seeloknya. Cukup lah situ. Kalau awak rasa awak mampu kat situ, situ je lah. Tapi kalau awak rasa nak upgrade lagi sikit markah, awak cuba pulen sikit untuk soalan C. Tapi kalau awak rasa tak mampu, tak apa. At least awak dapat separuh. Pun dah memadai sebenarnya. Kan? Tapi itulah saya nak awak buat latihan banyak-banyak supaya awak rasa lagi mahir dengan hukum linear. Mana tahu nanti kalau satu hari nanti awak dapat selalu perfect 10 per 10 untuk hukum linear. Itu yang kita nak maintain tu. Okey, jadi yang ni hanyalah kita punya penerangan sahaja. Nanti minggu lepas penerangan ni saya akan adakan saya dah siap modul Okey, modul AdMath ni. Awak boleh tengok ada soalan bahagian C, ada soalan dan saya dah siap reka jawapan sekali. Jawapan ni saya just ambil balik lah daripada daripada soalan lepasan trial. Ni saya contohlah saya buka Okay, ni bahagian B. Okay, bahagian B ni adalah tajuk hukum linear macam ni something. Orang rasa macam susah je tapi sebenarnya sama. Cara dia sama je. Awak kena plot dan awak kena buat jadual. Okay, tapi certain tu dia ada bagi 4 markah lah. Dia tak bagi 5, dia tak bagi 6. Tapi at least dapatlah markah tu kan. Ni contoh set pertama. Lepas tu set kedua pun ada lagi. A dengan B, 2 markah dengan 3 markah. So 5 markah total. Senang je. Tapi nanti kita buat latihan lah. Ni bukan hari ni bukan bulan ni tapi bulan depan. Kita buat sama-sama. Bukan saya nak suruh awak buat sendiri. So awak kena sentiasa hadir lah supaya awak faham. Okay, jadi itu sahaja. Ada lagi 10 minit dan saya nak saya rasa saya sambung C nantilah sesi kedua. Okay, C ni nanti saya sambung sesi yang kedua. Jadi apa yang hari ni, yang sesi pertama ni ada masa sikit ni, kalau awak nak buat pembetulan, buat sekarang lah. Okay, untuk jimat masa. Okay, dan saya nak ambil kehadiran. Okay, alalan tu awak isi kehadiran awak dalam Google Form ni yang saya bagi dalam Google Meet ni. Okay, dan kalau awak ada apa-apa rasa tak faham, awak boleh komen dekat ruangan tu lah. Ada tempat sedia ruangan komen tu, awak komen lah. Kalau awak tak faham, bagi tahu je. Alalan tu saya nak uploadkan dalam Google Classroom. Oh ya, lagi satu bulan ni memang saya tak nak bagi apa-apa tugasan lagi lah. Just awak stay tune sahaja. Follow sahaja apa yang saya ajar. Dan kalau untuk pembetulan tu, awak anggaplah tu macam latihan untuk awak perbaiki diri sendiri. Mana yang tak ambil exam, awak kena salin. Okay, so nanti kat classwork sini awak boleh tengok. Okay, ni tak ada, saya tak upload lagi. Saya akan create satu material lah. Awak cari je perkataan ujian pertama. Okay, dan kat sini saya akan letakkan dekat bawah sekali bahagian matematik tambahan. Sekejap sebab yang mana belum daftar lagi, awak boleh join Google Classroom ni. Sebab Google Classroom ni sepatutnya ada 14 pelajar. Okay, so awak boleh tengok okay, contohnya kat sini saya akan dragkan kat bawah sekali. Okay, bawah vektor ni so tekan je, dia akan keluarkan ni soalan, sebelah kanan dia adalah jawapan. So jawapan ni awak tengok lah dan salin. Alright. Okay, kalau soalan melalui graf. Okay, contohlah biasanya kita punya jawapan dia akan lari sikit tau. Okay, kalau contohnya awak punya jawapan mana biasanya jawapan yang kita cakap lah
Yang ini memang betul, mesti semua betul. Yang ni tak boleh lari. Sebab dalam jadual ni, okay, jadual ni mestilah ikut daripada apa yang soalan tu minta. Dia lari apabila awak ambil 2 tempat perpuluhan atau 3 tempat perpuluhan. Itu tak ada masalah. Jangan terlalu lari. Contohnya 1.99, tiba-tiba awak tulis 1.98. Ini lari ni, salah. Sebab awak tak bundarkan dengan betul. Tapi kalau awak buat 1.989 diterima sebab dia ambil 3 tempat perpuluhan, tak ada masalah. Tapi yang biasanya jawapan yang paling lari tu adalah dekat bahagian C. Bahagian C pula. Soalan C. Yang ni, soalan C ni. Sebab apa? Sebab biasanya kita punya rujukan ni tak sama. Contohnya jawapan saya ni, P saya dapat 1.51. Tapi ada awak jawab 1.4. Ada awak jawab 1.45. Tapi saya jawab betul. Saya bagi markah. Sebab apa? Sebab jawapan dia hampir plus minus 0.1. Kita panggil plus minus. Maksudnya awak terkurang ke terlebih ke 0.1 pun betul. Awak jawab 1.4 betul, awak jawab 1.6 pun betul. Itu contoh-contoh jawapan yang kita kata tak sama jawapan tapi betul. Tapi yang paling penting persamaan ni kena betul. Apa lagi tu je lah kot yang saya rasa biasanya pelajar sikit salah sikit lah. Persamaan ni kena betul lah. Kalau kecerunan tu awak tak buat tak apa. Kecerunan tu awak guna je rujukan. Okay, rujukan. Tapi kalau tak puas hati, awak buatlah persamaan kecerunan sendiri. Awak buatlah Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Tak ada masalah. Kalau awak rasa was-was lah. Okay, tak ada masalah. Tapi bagi saya, senang je. Awak terus dapat kecerunan daripada B tadi tu. Okay, B ni adalah kecerunan. Okay, 0.6. M ialah kecerunan. So, nanti, kalau jawapan dia lain sikit daripada skema, jangan takut. Okay, dia akan bagi betulnya. Okay, graf memang macam tu. Graf memang macam tu. Plus minus 0.1. Yang penting pensel. Pensel pun main peranan tau. Awak jangan guna pensel tekan. Guna pensel 2B yang tajam tak terlalu tajam. Dia tak tumpul tak terlalu tumpul. Dia macam mana nak cakap? Sedang-sedang gitulah. Okay? Sedang-sedang gitu. Jangan terlalu tebal. Pensel 2B. Yang itu saya rekomenkan. Sebab apa? Dalam SPM tak boleh bawa pensel tekan. Okay. So, itu sajalah. Jadi, kita boleh tamatkan kelas kita untuk sesi pertama. Kita akan sambung lagi pada sesi kedua kejap lagi. So, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.